Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, bekas ahli parlimen DAP Charles Santiago berkata, semua yang terlibat di dalam Task Force 1 MDB, iaitu Task Force untuk mendapatkan balik duit 1 MDB yang telah dicuri, perlu disiasat. Beberapa hari sebelum ni, satu profesor dari UTM, Mazlan Ali, berkata, peguam kepada Muhyiddin Yassin, Rosli Dahlan, telah sakau 7 bilion ringgit duit 1 MDB. Bukan 7 juta, 7 bilion. Rosli Dahlan telah meminta mereka meminta maaf. Dan mereka telah pun meminta maaf. Mazlan dan juga Sinar Harian yang telah melaporkan cerita tersebut. Dan mereka maknanya mengakulah cerita tu fitnah. Tapi hari ini Charles Santiago, pemimpin DAP, timbulkan sekali lagi cerita ini dan kata mereka perlu disiasat. Usaha untuk mendapatkan balik duit 1 MDB yang telah dicuri bukan usaha satu orang. Dia usaha task force. Dan task force ni telah ditubuhkan oleh kerajaan. Dan yang duduk dalam task force ialah wakil dari Kementerian Kewangan, Bank Negara, SPRM, pejabat peguam negara dan banyak lagi. Beberapa agensi duduk di dalam task force dan juga peguam untuk menasihatkan task force tentang isu yang berkait dengan undang-undang, iaitu Rosli Dahlan, yang juga peguam kepada Muhyiddin Yassin sekarang. So diorang nak cuba kaitkan peguam Muhyiddin Yassin dengan salah laku ataupun dengan jenayah mencuri 7 bilion. Dan mereka kata ini menggambarkan image negatif kepada Muhyiddin Yassin. Jadi dia punya sasaran, dia punya target ialah memburukkan nama Muhyiddin Yassin. So dia sebut peguam Muhyiddin Yassin. Peguam Muhyiddin Yassin Rosli Dahlan. So maknanya Muhyiddin dah yang buruk, Muhyiddin juga yang jahat. Ini dia orang punya matlamat lah. The target, the sasaran is Muhyiddin Yassin. So, tuduhan bahawasanya 7 bilion telah dilesapkan, telah disakau, sudah ditarik balik. Dan kedua-dualah Sinar Harian dan juga Mazlan Ali, Profesor UTM telah meminta maaf atas tuduhan palsu tersebut. Tapi hari ini dia orang bangkit balik pula. DAP bangkit balik sekali lagi mengatakan semua perlu disiasat. Memberi gambaran yang ada salah laku, ada penyelewengan, ada maknanya benda yang tak kena dengan task force. Task force tu, seorang dari Menteri Kabinet sekarang, Tengku Zafrul Aziz, mengetuainya. Dia dari Kementerian Kewangan. So, he's heading the task force. Dan terlibat juga Bank Negara, SPRM, AGC, pejabat peguam negara dan beberapa lagi agensi. Semua terlibat. Dan apa mereka buat berdasar kepada mesyuarat dan keputusan mesyuarat. Bukan satu orang punya kerja. Ini satu task force, macam satu jawatan kuasa yang terlibat. So, kalau nak siasat, kalau nak kenakan, maknanya Tengku Zafrul sepatut orang yang pertama. Lepas tu peguam negara semasa itu. Peguam negara semasa itu Idrus Harun. Dan juga SPRM, ketua SPRM, termasuk Bank Negara. Siapa? Governor Bank Negara semasa itu. Semua perlu soal siasat, semua perlu dipanggil untuk kenyataan mereka diambil. Bukan lawyer. Lawyer tu kerja dia duduk, dengar dan nasihat. Yang terlibat di dalam negotiation tu ialah pihak-pihak dari beberapa agensi tersebut. Tapi sebab apa maknanya nak kenakan
lawyer Muhyiddin Yassin. Tarik Muhyiddin Yassin masuk ke dalam, nama Muhyiddin Yassin ditarik ke dalam ini. Ini usaha nak burukkan Parti Pribumi Bersatu. Dan matlamat ini sudah didedah terlebih awal. Anwar Ibrahim dulu berkata, Muhyiddin Yassin semasa Perdana Menteri telah rompak 600 bilion duit rakyat. Dan dia ada sebut Jana Wibawa, satu daripadanya yang diguna untuk nak curi 600 bilion. Tapi macam mana nak curi 600 bilion melalui Jana Wibawa apabila kontrak Jana Wibawa tu hanya 300 juta. Lepas tu, dia orang kata pula, dari 600 bilion turun kepada 67 bilion dan selepas 300 turun ke 260, lepas tu 90. Akhirnya Muhyiddin di-charge atas tuduhan 120 juta duit yang diterima dari Syed Mokhtar Al-Bukhari dan juga 100 juta lebih 200 dari dikatakan kontraktor yang mendapat kontrak. Tapi hari ini sudah didedah. Kontraktor yang mendapat kontrak melalui program Jana Wibawa ditentukan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul, dan perkara ni dilulus oleh Kabinet, bukan oleh Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri seorang dari ahli Kabinet, tapi Kabinet yang meluluskan projek-projek Jana Wibawa dan Menteri Kewangan yang mencadang projek ini diwujudkan, dan siapa yang sepatut terima bantuan di bawah Jana Wibawa, Menteri Kewangan punya cadangan tak kena-mengena dengan Perdana Menteri semasa tu, Muhyiddin Yassin. So anyhow, dia orang serbu, dia orang raid pejabat Peguam Muhyiddin Yassin, Rosli Dahlan, sebab dia orang nak rampas dokumen. Alasan dia kerana 7 bilion duit 1 MDB ni lesap, kena curi. So kalau 7 bilion duit kena curi, bermaknanya mereka kena siasat lawyer. Tapi apa kena mengena dengan lawyer? Sebab duit itu dibayar terus kepada Menteri Kewangan ataupun Kementerian Kewangan. Jadi sepatutnya Tengku Zafrul yang disoal, Tengku Zafrul yang disiasat, sebab duit tu dibayar dari Goldman Sachs ke dari sesiapa sekalipun, dibayar kepada Kementerian Kewangan. Bermaknanya Menteri Kewangan yang terima duit, bukan lawyer. Lawyer tak terima 1 sen. So nampaknya diorang ni bukan sangat nak siasat 1 MDB ataupun nak kesan di mana 7 bilion duit yang dikatakan telah curi ada di mana. Diorang nak rampas file-file yang berkait dengan kes Muhyiddin. Sebab hari tu dah lah diorang kata Muhyiddin curi 600 bilion, turun. Akhirnya di-charge untuk 300 juta sahaja. Tapi hakim telah tendang keluar kes tu. Hakim kata kes ni tidak berasas, tidak ada bukti, there's no case. Tapi pihak Peguam Negara ataupun the prosecution punya ni berkata apabila perbicaraan berjalan, bukti akan timbul. Bermaknanya sekarang tak ada bukti, tapi kita adakan perbicaraan dan semasa dalam perbicaraan tu mungkin bukti tu akan timbul. 2 tahun kemudian ke 3 tahun kemudian. Tapi hakim kata kalau tak ada bukti sekarang, kalau harap akan datang bukti tu akan terdedah ataupun muncul di masa perbicaraan, bermakna kes ni tak boleh terus lah, because you don't have evidence. You are fishing expedition. Maknanya you nak cuba mengail, kot-kot ada ikan. Kalau tak ada kes tu, hakim buat keputusan lah bahawasanya tak bersalah. Tapi 4-5 tahun, macam tengok yang kes Syarizat ni, 12 tahun baru selesai. Semalam baru selesai kes. 12 tahun kes tu berjalan. Dan semua orang duk kata Syarizat ni dengan suami dia, dengan anak dia mencuri 250 juta. Tapi hakim buat keputusan tak bersalah. 12 years later. So yang kes ni berapa tahun akan berjalan? 7 tahun, 8 tahun.
Akhirnya lepas 7-8 tahun bicara, dia orang kata no case sebab bukti tak ada. So hakim tak mau buang masa dan buang duit, dia terus tolak kes ni dan berkata tidak ada kes, jadi digugurkan, tapi mereka buat rayuan, appeal. Dan rayuan ni akan didengar bulan Februari tahun depan. So dia orang tak give up lagi. Tapi dia tahu kalau sekira dia buat appeal tu, rayuan tu kena berdasar kepada kes yang asal. Dia tak boleh, maknanya dalam appeal tu dia bangkitkan isu baru. Isu baru tak boleh. Dia kena isu berkait dengan kes yang ditolak. Okey, kes terhadap Muhyiddin tu ditolak. Jadi sebab apa ditolak? Adakah hakim yang pertama tu salah ke, betul ke dalam menolak kes? Itu saja dia boleh bincang. Dia tak boleh bawa masuk, oh kita ada evidence baru, oh kita ada saksi baru. Because that one tak berkait dengan rayuan hakim. Kita rayu keputusan hakim. So kalau hakim tu salah, sebab apa dia salah? So kita bangkitkan isu-isu yang mungkin hakim tak ambil kira. Maybe the judge did not take into consideration beberapa perkara. Jadi perkara tu saja kita boleh bangkit. Bukan kita boleh bawa masuk, apa yang kita kata ni bukti baru ke apa. So anyhow, dia orang nak cuba buat kes terhadap hakim yang sebenar. Bukan kes terhadap Muhyiddin. Kes terhadap hakim. Maknanya hakim ni salah. Pasal tu kita merayu keputusan hakim. Hakim ni tak betul oleh kerana ini atau kerana. So itu saja kita boleh bawa. So mereka tak tahulah apa nak guna terhadap isu hakim ni salah. So dia serbulah pejabat peguam dengan harapan boleh dapat beberapa bukti baru atau fakta baru. Tapi peguam tak benarlah. Kalau awak datang ni untuk siasat kes 1 MDB ataupun untuk siasat bahawasanya 7 bilion duit 1 MDB ni hilang, maka fokus atas itu sajalah. Yang kes Muhyiddin ni, yang kes Janawi Bawa ke, kes Wan Saiful ke, yang kes lain-lain ni, awak tak boleh nak sentuh file-file itu. Itu tak kena mengena dengan 1 MDB hilang 7 bilion. Tapi in the first place, betul ke 1 MDB hilang 7 bilion? Kalau duit dari Amerika misalan, ataupun dari mana-mana negara dalam dunia ni, kalau duit tu dihantar ke Malaysia, terlebih dahulu bank negara kena tahu apa duit nak bawa masuk. Lebih-lebih lagi kalau sampai berbilion-bilion, bank negara kena terlibat, bank negara kena tahu, dan duit tu kena bayar kepada Kementerian Kewangan. Apa kena mengena dengan lawyer? Bukanlah dia orang pergi ambil duit tu masuk dalam akaun lawyer. Tidak. Bank negara will be involved. Kementerian Kewangan juga involved. So, di antara Kementerian Kewangan dan bank negara. Kalau betul 7 bilion hilang. Tapi sekarang ni memang terbukti yang tuduhan itu fitnah dan tidak betul. So, permainan dia orang ni gagal. Tapi dari awal dulu, Anwar nak cuba burukkan Parti Pribumi Bersatu dan juga Muhyiddin, dan tuduh mereka lesapkan berbilion-bilion duit rakyat, 600. Walaupun akhirnya jumlah itu diturunkan, tapi bermaknanya tuduhan bahawasanya Muhyiddin dan juga Parti Pribumi Bersatu telah curi duit rakyat. Tapi sampai hari ini tidak ada satu kes yang boleh lekat. So, dia orang ni cuba buat macam-macam. Dan hari ini pula, ahli parlimen, bekas ahli parlimen DAP, Charles Santiago, nak suruh semua yang terlibat tu disiasat. Kalau betul lah nak siasat semua yang terlibat di dalam task force 1 MDB, yang pertama yang kena siasat ialah Menteri Kewangan, nombor 2 ialah Bank Negara, nombor 3 ialah Pejabat Peguam Negara, nombor 4 ialah ni Komisioner SPRN. So bermaknanya Azam Baki pun kena, Idrus Harun pun kena, termasuk semualah Governor Bank Negara ke, dan pegawai ataupun Menteri Kewangan pun perlu disiasat. So ramailah perlu disiasat. Kerja lawyer ialah menasihat, bukan untuk handle duit. Lawyer tidak handle duit. Lawyer hanya menyiasat
Dari segi undang-undang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Tapi cash 7 bilion tu yang dikatakan hilang di antara Bank Negara dan Menteri Kewangan. Tak kena mengena dengan Muhyiddin Yassin ataupun Peguam Muhyiddin Yassin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.